Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah, kita ikut ni. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya mendoakan agar tuan-tuan dan saya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala walau di mana kita berada. Selamat berpuasa pada bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-20 kita menunaikan ibadah puasa. Telah 2/3 bulan Ramadan yang telah kita tempuhi. Tinggal 10 hari tuan-tuan. Dan 10 hari ini marilah kita sama-sama melipat gandakan usaha kita dalam kita agar kita dapat mencari kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, iaitu satu hari, satu malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Moga-moga kita semua dapat menemui malam tersebut, insya-Allah. Di samping itu juga tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan agar marilah kita sama-sama menunaikan ibadah zakat fitrah, kerana zakat fitrah itu difardukan kepada kita untuk menunaikannya bagi setiap individu muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara kita pada hari ini adalah berkaitan dengan istiqamah dalam menunaikan solat tarawih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat tarawih ini merupakan solat sunat muakkad. Solat sunat yang sangat-sangat dituntut, dan kita hanya dapat mengerjakannya ibadah ini pada bulan Ramadan saja, tidak pada bulan-bulan yang lain. Marilah kita sama-sama melaksanakannya. Kerana apa tuan-tuan? Kita tidak tahu sama ada kita dapat menemui Ramadan yang akan datang, seterusnya dapat menunaikan solat sunat tarawih. Tuan-tuan, solat tarawih ini berasal daripada perkataan tarwihah yang bermaksud istirahat. Menurut istilah pula, solat sunat ini yang dilakukan dengan cara senang dan kelapangan hati selepas kita menunaikan solat fardu isyak. Biasanya solat ini kita lakukan secara rehat-rehat, tidak tergopoh-gapah. Ada di antara kita melakukan solat ini secara laju-laju, gopoh-gapah. Kerana apa? Kerana nak menghabiskan 20 rakaat pada masa yang ditetapkan. Inilah salah. Ini cara yang tidak betul dan sepatutnya kita hindari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mafhumnya, sesiapa yang mendirikan solat, yakni solat tarawih pada malam hari pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan sungguh-sungguh, serta dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Berbahagialah bagi mereka yang istiqamah melaksanakan ibadah solat, mendirikan ibadah pada malam hari, antaranya dengan menunaikan solat sunat tarawih. Dan berbahagialah mereka ini kerana mereka telah dijanjikan Allah diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Siapa yang tak mahu kita, tuan-tuan? Jadi semua orang inginkan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sama-sama kita mendapat anugerah syurga di hari yang akan dibangkitkan semula nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Solat ini juga boleh dilaksanakan secara bersendirian di rumah, ataupun secara berjamaah, terutamanya pada musim PKP ini. Kita tidak dapat melaksanakannya di surau dan di masjid, maka kita dapatlah melaksanakannya di rumah. Sebaik-baiknya marilah kita bersolat secara berjamaah bersama-sama dengan keluarga, kerana solat secara berjamaah ni lebih baik. Afdalu min solati fazzi, solat yang secara berjamaah ni lebih afdal, pahalanya pun lebih besar daripada kita menunaikan solat secara bersendirian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa rakaat yang kita nak tunaikan solat tarawih ini? 8 rakaat, 20 rakaat. Lakukanlah tuan, berapa rakaat yang tuan-tuan mampu. Kalau mampu melaksanakan solat tarawih berjamaah pula, dilakukan pula dengan 20 rakaat, maka dipersilakan, tunaikanlah dengan cara yang bersungguh-sungguh. Syaratnya dengan cara yang bersungguh-sungguh, imanan wahtisaban. Buat sungguh-sungguh, buat secara ikhlas, buat secara tidak gopoh-gapah. Nabi SAW jika dia menunaikan ibadah solat ini, solatnya panjang tuan, panjang hingga 1/4 malam, tuan, hingga sampai hendak subuh. Tapi kita tidak mampu. Tapi jika kita tidak mampu, jangan kita solat laju-laju. Solatlah berapa rakaat? 20 rakaat. Kita mampu, solatlah 20 rakaat. Jika kita tidak mampu untuk menunaikan 20 rakaat, solatlah berapa yang kita mampu, secara minimumnya sebanyak 8 rakaat. Jadi tidak menjadi masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pentingnya tuan-tuan, jangan tidak solat. Kerana kita tadi saya telah maklumkan bahawa siapa-siapa yang menunaikan solat, yang mengerjakan solat, yang yang qiyam pada waktu malam, di antaranya ialah solat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Jadi perkara itu yang kita berpenting. Perkara itu yang penting. Kita menunaikan solat untuk mendapatkan ganjaran. Dan Allah telah janjikan ganjaran, iaitu diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi amat rugilah bagi tuan-tuan atau sesiapa saja yang tidak melaksanakan ibadah ini secara istiqamah. Kerana janji yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tapi kita masih lagi tidak mempercayainya. Ini yang dikatakan ialah imanan, percaya sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak melaksanakan, maknanya kita ni tidak percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah kita sama ada kita hendak mengerjakannya dengan rakaat yang minimum, iaitu 8 rakaat, ataupun kita nak melaksanakan dengan 20 rakaat. Sebenarnya ada juga ulama menyatakan bukan saja 20, tidak ada jumlah yang statik, minimum 8, tetapi tidak ada jumlah yang statik. Cuma pada zaman sahabat, antaranya ialah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah membuat satu peraturan supaya solat itu dilaksanakan secara berjamaah dan dilakukan dengan 20 rakaat untuk tujuan perpaduan, sama, supaya menjadi sama dan diikuti oleh semua orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi
kesimpulannya pada hari ini, marilah sama-sama kita melaksanakan ibadah ini secara istiqamah. Pentingnya ialah istiqamah dalam apa jua pelaksanaan yang kita lakukan, terutamanya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak dapat menunaikan secara istiqamah, maka sia-sia sahajalah ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Ibadah yang tidak dilakukan secara istiqamah, dia tidak mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau kita melaksanakan ibadah secara istiqamah, bersungguh-sungguh, maka Allah janjikan ganjaran yang baik kepada kita, ganjaran yang besar kepada kita, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bicara hari ini. Maafkan saya bukanlah orang yang lebih baik daripada tuan-tuan. Cuma nak berkongsi maklumat sahaja pada hari ini. Saya rasa itu saja. Ampun maaf daripada saya. Selamat berpuasa. Selamat mungkin lagi 10 hari. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Aidil Fitri. Aidil Fitri kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika kesalahan, kesilapan, tutur kata, kesalahan dalam bercakap dan sebagainya. Jadi saya setakat itu dulu yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah.